Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Harenti Jematusen. Berita-berita utama malam ini. Penglibatan ABDB dalam misi pengaman UNIFIL sebagai komitmen negara untuk menyumbang kepada keamanan dan kestabilan rantau dan antarabangsa. Kenaikan harga minuman ringan dan makanan laut menyumbang kepada peningkatan harga makanan dan minuman ringan bagi IHP bulan Julai. Hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Perancis melakar satu lagi sejarah penting dengan keberangkatan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Paris. Beberapa bidang yang menjadi kepentingan bersama termasuk tenaga, pertahanan, keselamatan, perubahan iklim, ekonomi dan perdagangan serta usaha meningkatkan lagi ASEAN-France Development Partnership dibincangkan semasa keberangkatan tersebut. Serutan keberangkatan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Perancis mengimbas kembali detik-detik bersejarah sepanjang keberangkatan baginda ke Republik berkenaan.
Shane's for takeoff. On behalf of Airbus, we would like to ensure that flight is secure. Pihak-pihak berkepentingan di negara ini diseru untuk bekerjasama secara whole of nation bagi meningkatkan sukan dan prestasi atlet tempatan sekaligus mengangkat nama negara ke peringkat sukan serantau dan antarabangsa. Ini termasuk sumbangan dalam pemantauan dan pembangunan atlet negara. Sehubungan itu, petang tadi diadakan majlis penyampaian sijil penghargaan kepada syarikat-syarikat yang menaja program elit kecemerlangan. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan sijil penghargaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 3 buah syarikat tersebut terdiri daripada syarikat Jab James Sdn Bhd, HH Dynamic Sport Hum dan syarikat minyak Brunei Shell BSP Sdn Bhd. Tiga anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB akan menyertai Batalion Malaysia 85011 Malbat 85011 bagi menyertai misi pengaman pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan UNIFIL. Petang tadi diadakan majlis penyerahan bendera di Bolkiah Garrison. Majlis penyerahan bendera negara disempurnakan oleh Brigadier Jeneral Haji Muhammad Shahnun Nizam bin Sulaiman, Pemerintah Tentera Darat di Raja Brunei, kepada Major Muhammad Hafizi bin Sabli, Ketua Kontingen Negara Brunei Darussalam bagi Malbat 85011. ABDB turut serta dalam misi pengaman UNIFIL sejak tahun 2008 untuk menyelaras dan mempertahankan kepentingan negara Brunei Darussalam dalam mengekalkan 3 tonggak utama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, keamanan dan keselamatan, hak asasi manusia dan pembangunan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Kelas pembuatan kuih muih Melayu diharap akan mampu menarik lebih ramai belia mengikutinya. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Jawatan Kuasa Takmir dan Muslimah Masjid Raja Isteri Pengeran Anak Hajah Soleha, Kampung Rimba, pagi tadi mengadakan majlis doa kesyukuran sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengeran Anak Hajah Soleha. Majlis berlangsung di masjid berkenaan. Hadir Datin Haja Nahria binti Haji Awang Asbi, Isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Melalui majlis tersebut, ia juga dapat menggelarkan ahli kumpulan Muslimah
mengimarahkan masjid sekaligus mengeratkan silaturahim dalam kalangan ahli kelas bimbingan muslimah. Penerbitan buku Tarsilah Brunei Peralihan ke Arah Brunei Moden tahun 1828 hingga 1924 Masihi, jilid 4 boleh menjadi sumber inspirasi kepada generasi pewaris bangsa Brunei untuk meneruskan legasi seorang tokoh sejarawan negara dalam mengakas, memberi kekan dan mendaulatkan sejarah Kesultanan Brunei. Buku tersebut akan dilancarkan Khamis ini di Pusat Sejarah Brunei. Perkara itu dijelaskan semasa sidang media petang tadi. Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, juga mengungsikan penerbitan buku tersebut dijangka dapat menarik minat generasi belia untuk mempelajari serta mengenang jasa Sultan-Sultan Brunei agar identiti bangsa dan negara dapat terus dipelihara dan dipertahankan. Indeks harga pengguna IHP bulan ke bulan bagi bulan Julai 2023 menunjukkan penurunan 0.2%. Ia didorong oleh penurunan harga bukan makanan 0.4%, manakala harga makanan dan minuman ringan mencatatkan peningkatan 0.6%. Penurunan bulan ke bulan bagi harga bukan makanan adalah disumbangkan oleh pakaian dan kasut 7.4%. Rekreasi dan kebudayaan 0.5% dan perhiasan, perkakasan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah 0.4%. Manakala peningkatan bagi harga makanan dan minuman ringan disumbangkan oleh kenaikan harga minuman ringan dan jus 5.9%, ikan dan makanan laut 0.8% dan susu, produk tenusu dan telur 0.5%. Bagi perubahan tahun ke tahun, IHP menunjukkan peningkatan 0.1% berbanding dengan bulan Julai 2022. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan 1.9% pada harga makanan dan minuman ringan, manakala harga bukan makanan pula menunjukkan penurunan 0.4%. Peningkatan tahun ke tahun bagi harga makanan dan minuman ringan disebabkan oleh kenaikan harga minuman ringan dan jus 8.1%, susu, produk tenusu dan telur 4.7% dan beras dan bijirin 4%. Walau bagaimanapun, peningkatan tahun ke tahun diimbangi oleh penurunan harga bukan makanan terutamanya bagi perhubungan 3.1%, khususnya perkhidmatan telefon dan telefaks, pengangkutan 2.4% disebabkan oleh penurunan harga tiket penerbangan dan harga kereta dan pakaian dan kasut 2.3% disumbangkan oleh penurunan harga pakaian. Laporan penuh IHP bulan Julai 2023 boleh didapati di laman sesawang JPS. Bagaimana seorang jurugambar profesional menceburkan diri dalam perusahaan sehingga mampu menyara kehidupan keluarga? Untuk mengetahui lebih lanjut, Haji Azizi Ahmad ada laporannya. Awang Haji Muhammad Syukri bin Haji Muhammad Yusof mula terlibat dalam pembuatan kuih-kuih Melayu untuk mengisi masa lapang pada tahun 2015. Namun bermula tahun 2018, minatnya dalam bidang tersebut semakin mendalam dan membuat keputusan untuk mencuburkan diri dalam perniagaan kuih-muih Melayu yang dihasilkannya. Mula-mula inda pulang saya membuatlah, melihat saja, tapi sudah membuat jadikan barang yang hasil. Jadi hasil, bilanya hasil itu puas terdiri. Rupanya macam mana rupanya. Memang adalah keistimewaan itu. Kalau kita ni membuat sesuatu barang, bila ia jadi, mesti kita ni happy ya. Happy, kepuasan diri. Kalau lain kepuasan diri itu, bila orang makan merasa nyaman.
Mengikut peredaran masa dan kecanggihan teknologi yang ada, media sosial turut dijadikan platform untuk menjalankan perniagaannya. Tidak hanya membuat dan menjual kuih muih Melayu, Awang Haji Muhammad Syukri turut mengadakan kelas-kelas pembuatan kuih muih Melayu untuk menarik lebih ramai pembuatannya dalam kalangan belia. Skill membuat kuih Melayu ni is not easy, bukan senang, susah. Pasal dia berkukus and then mesti banyak passion. Jadi bukan saja wanita dapat passion, lelaki-lelaki pun ada passion juga in terms of kuih Melayu ni. Alhamdulillah macam ia boleh mengembangkanlah profit itu, indah bergantung sama kerajaan. Bukan untuk memecah stereotip terhadap tanggapan pembuatan kuih muih Melayu di kalangan wanita. Namun, penglibatan Awang Haji Muhammad Syukri dalam bidang ini bertujuan meneruskan legasi pembuatan kuih muih Melayu agar tidak hilang di telan zaman. Semoga usaha ini akan dapat diteruskan dan diikuti oleh generasi-generasi akan datang. Laporan Haji Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Bekalan darah di Pusat Pendermaan Darah dan Tabung-tabung darah di seluruh negara adalah di tahap yang rendah. Penderma darah kumpulan A, B dan AB adalah diperlukan segera bagi menampung keperluan pemindahan darah di kesemua hospital di negara ini. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan, orang ramai yang ingin menderma darah boleh berkunjung terus ke pusat pendermaan darah atau tabung-tabung darah berdekatan bermula pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3.30 petang pada hari-hari bekerja sahaja. Sehubungan itu, Pusat Pendermaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah esok dan seterusnya pada 19 dan 21 Oktober ini pada waktu dan tempat yang ditetapkan seperti yang tertera. Tujuh belas orang yang dipercayai kaki judi ditahan di Balai Polis Panaga Daerah Polis Belait bagi siasatan lanjut dan kes disiasat di bawah Seksyen 6-1 Akta Rumah Judi Terbuka Penggal 28. Kesemua suspek adalah 13 orang penduduk tetap, 2 orang warga negara tempatan dan 2 orang rakyat asing. Mereka ditahan dari hasil serbuan yang dijalankan kemarin di Jalan Maulana Kuala Belait oleh keanggotaan dari Ibu Pejabat Daerah Polis Belait. Permainan judi tersebut melibatkan perjudian jenis pego. Empat warga negara asing ditahan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan di bawah Akta Peraturan Imigresen 9-4 iaitu bekerja menggunakan pas lawatan. Penahanan dibuat dari hasil pemeriksaan Operasi Sakan 141-2023 yang dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Kuala Belait ke atas sebuah kapal di Jalan Sungai Kuala Belait. Bagi maklumat berkaitan pesalian imigresen, hubungi talian hotline Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melalui talian 873-4888 atau 875-3888 bagi Bandar Seri Begawan dan 8984111 bagi Kuala Belait. Sebuah syarikat dikenakan kompaun oleh Jabatan Alam Sekitar Taman Rekreasi Jastri di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021. Syarikat Yong Piling Contractor didenda RM2,000 atas kesalahan meninggalkan sampah di kawasan tanah lapang di Kampung Jangsak. Syarikat terbabit diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda tersebut dan jika gagal boleh didakwa di mahkamah. Skuad bola sepak kebangsaan negara Brunei Darussalam akan beraksi dalam saingan pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Persatuan Bola Sepak Asia AFC Arab Saudi 2027 dengan bertemu Indonesia. Pagi tadi diadakan sidang media bagi perlawanan tersebut di bilik sidang media Stadium Negara Hasna Bolkiah. Dipengerusikan oleh Awang Haji Johari bin Haji Aci, Komiti Media Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD. Sidang media membincangkan mengenai persiapan skuad bola sepak negara serta strategi sebelum menentang pasukan lawan.
Perlawanan dijadual berlangsung malam esok di Stadium Negara Hasnal Bolkiah Brakas bermula pukul 8.15 malam. Ramai dielulukan untuk datang bagi sama-sama memberikan sokongan padu kepada skuad negara. Pasukan Mumtaz Veteran muncul juara kejohanan bola sepang 9 orang pasukan veteran VFA kali ketiga. Kejohanan berlangsung kemarin di Kompleks Sukan Tutong. Dalam perlawanan akhir itu, pasukan Mumtaz Veteran A menewaskan Azam FT dengan jaringan 3-1. Penyampaian piala kejuaraan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengarah Haji Isa bin Pengarah Haji Aliuddin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kejohanan Bola Keranjang Piala Losan 2023. Kejohanan diteruskan semalam dengan satu perlawanan di gelanggang Bola Keranjang Batu Bersurat Gadong. Dalam perlawanan tersebut, Anta Brunei menewaskan Propel Services and Trading dengan jaringan 65 berbalas 62.